Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bihi qulubana quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya wahid ya ahad ya jawad infahna minka bi nafati khairin في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita akan mula dengan surah Al-Fatihah dan sambung muka surat 376. Muka surat 376. Ataupun surah Asy-Syu'ara ayat 207. Ayat 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك واخفض جناحك لمن اتبعك
liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورحمته ورفع الدرجات الجنة سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba', para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul dalam majlis Al-Quran dan kita bertadarus Al-Quran, kita beriktikaf dalam rumah Allah, menunggu pula waktu Isya dengan pengisian-pengisian yang berguna dan juga yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, iaitu majlis-majlis ilmu disebut sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan semua faedah yang kita berada dalam satu masa, tetapi faedahnya yang berbagai-bagai yang Allah kurniakan, kelebihan yang berbagai-bagai Allah kurniakan dengan satu perbuatan,
iaitu hanya duduk membaca Al-Quran. Para hadirin sekalian, tidak ada majlis yang lebih baik daripada majlis yang kita berkumpul dan juga membaca ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dikira sebagai tetamu Allah selama mana kita berada dalam majlis Al-Quran. Kita baca, kita berkumpul baca ayat Quran, dikira macam tetamu Allah. Dan kita berhak untuk minta apa saja daripada tuan punya rumah. Kita tetamu, kan? Kita datang rumah orang pun, kalau kita minta air, takkan tuan rumah tak nak bagi, kan? Macam tu umpamanya kita sebagai tetamu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menunaikan, memberikan apa saja permintaan, malah lebih apa yang kita minta. Dan apa yang kita minta adalah paling utamanya adalah syurga Allah, dan kita minta jauh daripada siksaan dan neraka Allah, dan minta dengan kematian kita dengan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Apa yang kita baca tadi daripada surah Asy-Syu'ara, di penghujung surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, perkataan Asy-Syu'ara tuan-tuan, maknanya apa dia? Iaitu para syair, tukang syair, kan? Kalau kita dalam Melayu mungkin kita sebut ahli sastrawan lah kot, kan? Bahasa kita ni ahli sastrawan. Kerana bangsa Arab sangat berbangga dengan penguasaan bahasa Arab. Orang yang pakar dalam bahasa Arab sangat dicintai dan dihormati oleh bangsa-bangsa Arab, masyarakat Arab. Malah kalau orang yang pandai dalam bahasa Arab akan disanjung. Kata-kata dia tu akan dijadi macam satu hukum, ditaati dan sebagainya. Hormat sungguh. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab bahasa yang paling tinggi. Malah pakar-pakar bahasa Arab tadi ini pun kagum dan tak mampu nak menandingi bahasa Al-Quran. Itu hikmah mukjizat Al-Quran. Kerana mukjizat, tuan-tuan, mukjizat apa makna? Mukjizat benda yang melemahkan orang lain, melemahkan benda lain. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, semua Nabi ada mukjizat. Maknanya Nabi ada sesuatu yang menyebabkan bangsa lain yang berbangga-bangga dengan kehebatan masing-masing tu, bila Nabi tunjuk kehebatan dia, semua akan rasa, oi, kalah, kami kalah, tak boleh lawan mukjizat. Ini nama mukjizat. Biasanya Allah bagi pada seseorang Nabi sesuai dengan kebanggaan bangsa-bangsa ataupun masyarakat tersebut. Zaman Nabi Musa AS, bangsa-bangsa zaman Nabi Musa, bangsa Qibti, bangga dengan penguasaan ilmu sihir. Orang yang ada ilmu sihir ni orang hebat, kan? Dia ni akan disanjung. Kalau istana pun panggil dia duduk dengan maksud ahli mesyuarat istana lah, tukang sihir. Maka Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa AS dengan sesuatu yang nampak rupa macam sihir, tapi bukan sihir. Sampai tukang sihir pun tengok, ini bukan ilmu sihir, tak ada ilmu yang boleh buat macam ni. Tukang sihir boleh buat ular daripada tali yang kecil-kecil jadi ular pun kecil-kecil sebesar jari ni je, pendek-pendek sedengkal. Ular, kan? Banyak dia orang campak tali-tali jadi ular banyak. Nabi Musa tongkat yang besar tu campak jadi ular yang besar. Ilmu sihir, tukang-tukang sihir, pakar-pakar sihir kata ni bukan ilmu sihir, tak ada ilmu yang boleh buat ular besar tu. Jadi Allah datangkan mukjizat yang nampak macam sihir tapi bukan sihir, lebih tinggi, hebat daripada sihir. Maknanya itu makna mukjizat. Dan datangnya mukjizat tadi melemahkan semua tukang-tukang sihir. Oh, kami surrender, kalah. Sampai tukang sihir semua sujud beriman kepada Nabi Musa AS, sehingga mereka dipancung oleh Firaun. Satu. Yang kedua, kita tengok ilmu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS. Mukjizat kepada Nabi Isa AS, kerana masyarakat bangsa Yahudi di zaman Nabi Isa AS, mereka ni berbangga dengan ilmu kedoktoran, ilmu perubatan. Hebat. Sakit macam mana yang dulu-dulu tak pernah baik, zaman dia orang ni boleh baik. Maksudnya canggih lah, kecanggihan dalam bidang perubatan. Ilmu penyakit-penyakit yang tak pernah ada ubat sampai kepada doktor di zaman Nabi Isa, semua sihat. Hebat. Malah doktor-doktor zaman tu disanjung tinggi, dihormati. Datang Nabi Isa AS nak melemahkan doktor-doktor yang disanjung, dipuja-puji ni. Allah datangkan mukjizat Nabi Isa macam perubatan, tapi lagi hebat.
Tak ada perubatan yang boleh buat macam mukjizat Nabi Isa AS. Mana ada orang boleh hidupkan orang yang mati. Doktor pakar mana pun kalau mati, dia surrender, tak boleh buat apa dah. Tapi Nabi Isa boleh menghidupkan 4 orang yang dah mati masuk kubur dah. Hidupkan balik. Antaranya anak Nabi Nuh AS yang duduk dalam kubur. Doa pada Allah Ta'ala, kubur terbuka, keluar anak Nabi Isa. Maaf, anak Nabi Nuh AS. Keluar, tanya pula, siapa aku, engkau mengaku aku siapa? Nabi Isa tanya, oh engkau lah hamba Allah, engkau lah Rasulullah dan sebagainya. Mati balik masuk kubur. 4 orang. Dan Nabi Isa, penyakit, ada satu penyakit yang tak ada ubat zaman tu. Doktor pakar mana pun tak boleh ubat. Iaitu penyakit kulit yang yang sopak tu, yang putih, adalah penyakit yang bahaya kulit. Sehingga mereka tak mampu nak ubat kecuali dengan perubatan yang hanya sedikit lah yang mampu buat. Tapi datang pada Nabi Isa sapu macam tu je, sembuh terus penyakit. Mukjizat Nabi Isa AS, melemahkan pakar-pakar yang disanjung tinggi tadi. Kamu tengok dia orang hebat sangat, kamu sanjung pada dia, ikut agama dia, taat kepada dia. Tengok Nabi Isa boleh buat lebih pada tu, taat kepada aku pula, kata Nabi Isa. Umpamanya tu. Begitu juga zaman Nabi Muhammad AS. Semua bangsa Arab ni menyanjung pakar-pakar bahasa. Oh, kalau dia orang mendeklamasi sajak, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut syair. Buat syair ni hebat-hebat, sehingga bahasa syair itu dijadikan alunan-alunan lagu-lagu dan sebagainya. Dijadikan kata-kata hikmah, dijadikan panduan-panduan hukum hakam dan sebagainya. Hebat. Datang Quran, semua surrender. Tak mampu nak lawan Quran. Sehingga Allah cabar dengan berbagai cabaran. Cabar satu kaum bangsa Arab ni kumpul buat satu Al-Quran. Tak mampu. Satu Quran mungkin tak mampu 30 juzuk. Okey, tak mampu buat satu surah cukup. Pun tak boleh juga. Tak mampu satu surah, buat satu ayat cukup. Pun tak boleh juga. Yang setara dan setaraf dengan Al-Quran. Kecuali Musailamatul Kadzab. Dia mengaku menjadi Rasul. Dia tulis surat, min Musailamatul Kadzab Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dia tulis daripada Musailamatul Kadzab, dia tak boleh Kadzab tu Nabi yang gelar. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Surat ni ditulis daripada Musailamah Rasulullah, dia gelar diri dia sendiri Rasulullah, kepada Muhammad juga Rasulullah. Bila Rasulullah buka surat tu baca, kan? Baca, Rasul tulis balik, min Muhammad Rasulillah ila Musailamatu al-Kadzab. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah si pembohong. Al-Kadzab maknanya si pembohong. Dialah yang mencipta satu surah. Satu surah katanya macam Quran. Tapi apa kandungannya tuan-tuan? Al-fil wa mal-fil lahu khartumun tawil. Bunyi macam Quran sedap dah tu. Tapi mana apa? Gajah. Tahu tak kamu apa tu gajah? Gajah ada belalai yang panjang, telinga yang besar. Kan? Macam cerita budak-budak. Bahasa tak kenal langsung. Kan? Mungkin bahasa tu dia tiru sikit olahan-olahan Quran, tapi kandungan tak ada kualiti langsung. Cerita gajah, apa hal pula gajah kan? Jadi nak menunjukkan bahawa tak ada siapa yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Malah kalau bahasa syair syuara dulu, dia tak kekal. Mungkin 1 tahun 2 tahun orang jemu dah dengan bahasa tu. Orang tinggal dah syair dia. Macam kita lah lagu rock di zaman 70-an dulu kan, 60-an dulu. Kan? Mungkin orang pun dah jemu, tinggal datang macam-macam lah. Tapi Al-Quran, kita satu hari baca 17 kali surah Fatihah. Jemu tak tuan? Baca Fatihah? Tak jemu. Tu sekurang-kurang 17 kali. Yang sunatnya lagi, yang macam-macam, setiap kali kita baca surah, kita baca Fatihah, tak pernah jemu. Itulah mukjizat Quran. Dan Al-Quran ni kandungannya sentiasa akan segar dan baru sampai hari kiamat. Maksudnya katalah zaman mungkin 2500 tahun nanti, tahun 2500, kita 2014, 2500 nanti, mungkin kalau hidup lagi dunia ni, ada Quran di zaman dia orang, mungkin dia orang akan menemukan suatu kajian yang baru yang mereka dapat daripada Al-Quran, yang kita tak jumpa. Maksudnya sentiasa akan baru, akan jumpa benda yang baru, akan jumpa benda baru, segar sampai hari kiamat. Al-Quran. Dan jaminan Al-Quran,
kalaulah bahasa orang ni tuan-tuan, mungkin ditokok tambah, dia rasa tak sedap, kena tambah satu perkataan kat sini, kena potonglah, buang perkataan ni baru sedap sikit, dibuang, ditokok, ditambah dan sebagainya. Tapi Quran, walaupun ada cubaan-cubaan berbagai-bagai nak ubah bahasa Quran, nak ubah baris Al-Quran, perkataan Quran, tapi sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala melalui hufaz-hufaz Al-Quran. Jadi kandungan surah Syu'ara tuan-tuan menceritakan pakar-pakar bahasa Arab, syair, pensyair, penyair bahasa Arab. Okey, semua tu kenapa dinamakan surah Syu'ara? Kerana penghujung surah yang kita bacakan tadi ada cerita tentang syair, nanti kita akan sampai. Jadi kita baca, tengok ayat 207 tadi. Ma aghna anhum wa ma kanu yumatta'un, tiada berguna kepada mereka kesenangan yang telah mereka rasakan itu. Tuan-tuan, dalam surah Maryam Allah Taala sebut, qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sayalamun, akhir ayat. Kandungan apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang dalam keadaan sesat, kerana mereka sesat, jangan anggap kesesatan mereka itu adalah anugerah sayang Allah pada mereka, kerana mereka menganggap bila mereka buat jahat, buat sesat, buat benda maksiat pun, tengok Allah tak turun balak pun, Allah tak buat apa pun, Allah tak turun bencana kat dia pun, dia selamat je, dia rasa dia betul, dia rasa dia ni dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah kata falyamdud lahu ar-rahman madda, sengaja Allah bagi longgarkan, bagi peluang kat dia. Tujuan apa? Tujuan kalau Allah benci pada dia, biar dia tambah dosa-dosa dia semakin besar, semakin banyak, senang Allah nak umman dalam neraka, wal'idzubillah. Tapi kalau Allah masih kasih pada dia, Allah bagi peluang sampai satu ketika dia akan bertaubat nanti. Begitu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, kekayaan mereka, kemewahan mereka bukan menandakan bahawa mereka itu adalah orang yang benar, orang yang dikasihi oleh Allah, tidak. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, mereka tak akan rasa selesa, tak akan rasa dapat nikmat kesenangan mereka di akhirat nanti. Takat kesenangan dunia yang mereka dapat. Jadi kita tuan-tuan, jangan jadikan ukuran bahawa kesenangan nikmat hidup dunia tu menandakan Allah sayang pada dia. Tidak. Bukan ukuran di situ. Orang miskin kat dunia ni, orang susah payah hidup merana kat dunia ni, orang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang cakap orang rakyat-rakyat ditindas di Syria tu adalah kesilapan, kesalahan mereka, Allah turun balak. Tak semestinya tuan-tuan. Mungkin Allah sayang pada mereka, Allah nak bagi pahala syahid pada mereka, Allah nak bagi pahala musibah pada mereka, pahala sabar. Mereka awal lagi masuk syurga, senang. Mungkin jadi macam tu. Jadi kita tak boleh jadi ukuran kehidupan dunia ni tanda Allah sayang ataupun tidak pada dia. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak berguna kepada mereka kesenangan yang telah mereka rasakan di dunia ini. Ini diceritakan tentang bangsa-bangsa yang Allah cerita 6 kisah dalam surah Syu'ara tentang umat-umat yang terdahulu yang dikenakan azab-azab. Mereka hidup mewah, senang lenang, sehingga bangsa Nabi Nuh, masyarakat dia kata, anu'minu laka wattaba'akal arzalun, Nuh, takkan kami nak ikut agama engkau, kami nak taat pada engkau, sedangkan orang yang layak ikut engkau adalah orang yang lemah-lemah, orang yang dhaif-dhaif, orang yang bodoh-bodoh, orang yang bawahan-bawahan dia ikut engkau. Takkan kami orang atasan, orang hebat, orang kaya dan sebagainya tak nak ikut engkau lah. Tak layak bagi kami nak ikut engkau. Jadi itu pandangan mereka, jangan kita meniru pandangan mereka. Tidak. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Tengok umat yang terdahulu, berapa ramai dah umat yang terdahulu daripada negara-negeri, negara-negara, umat-umat, masyarakat-masyarakat yang telah kami binasakan, kecuali setelah ada orang yang telah memberi amaran. Allah hantar dulu Rasul, bagi amaran, tak taat, Allah turun bala. Hantar Rasul, tak taat, turun bala. Tapi kecuali umat Nabi Muhammad, Allah bagi ruang yang cukup luas. Walaupun mereka tolak agama Nabi, tapi dengan rahmat Nabi Muhammad, Allah biarkan mereka sampai saat kematian. Allah tak turun bala awal-awal. Kalau nak ikutlah macam perjalanan umat yang terdahulu, lama dah bangsa masyarakat Arab Mekah ni dah kena banjir, dah kena bencana mati ke semua dah. Dah lama dah. Tapi Allah biarkan ruang, kerana itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu ketika bangsa Quraisy angkat cabar Nabi Muhammad, Muhammad, kalau engkau kata engkau nabi yang betul, minta doa pada Tuhan supaya bagi bukit-bukit di Mekah ni jadi emas ke semua. Bagi tanah-tanah Mekah ni jadi rata. Sekarang bukit-bukit kan, bagi rata semua, senang kami nak jalan. Ataupun bagi jadi sungai-sungai yang mengalir subur, kami nak tanam pokok-pokok. Nabi Muhammad mula nak angkat tangan.
Dan mereka janji kalau kau boleh buat macam tu, kami akan taat dan ikut ajaran agama engkau ya Muhammad. Rasulullah pun mula nak angkat berdoa, ya Allah tunailah apa yang mereka minta. Baru angkat tangan, Jibril turun. Jibril turun, sampaikan salam daripada Allah Ta'ala. Jibril kata, Allah pesan, Allah boleh tunai semua permintaan mereka. Nak bagi jadi emas, nak bagi jadi sungai, nak bagi jadi tanah rata, semua boleh buat. Tapi kalau Allah dah tunai, mereka masih lawan engkau ya Muhammad, masih tak menerima Islam, maka Allah akan musnahkan semua generasi mereka seperti mana umat dulu-dulu. Habis banjirnya, datang taufan, datang macam-macam bencana, hancur habis semua. Rasulullah dengar tu, Rasulullah tak nak angkat tangan berdoa minta tadi, sebab takut generasi Mekah habis semua kan. Biar walaupun generasi lapisan awal ni tak beriman, tapi generasi ke bawah nanti akan beriman pada Allah Ta'ala. Jadi rahmat permintaan Rasulullah, maka akhirnya sampai pada kita masih tak Allah musnahkan, Allah tak musnahkan lagi, dibiarkan seorang itu mungkin ada peluang dia bertaubat ataupun na'udzubillah kekal dalam kekufuran. Zikra wa ma kunna zalimin, itu sebagai peringatan kepada orang beriman, tetapi bagi orang yang zalim tidak. Allah kata bukan peringatan untuk orang zalim. Orang zalim dia akan kekal dengan kezaliman dia. Na'udzubillah. Zalim maksud di sini bukan zalim menindas orang, tapi zalim yang maksud khusus di sini. Zalim itu tuan-tuan luas makna zalim. Kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman. Sungguh syirik itu adalah zalim yang paling besar sekali. Jadi kezaliman di sini adalah orang yang menyembah berhala, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Allah kekalkan mereka dalam kesyirikan, kezaliman mereka, dan mereka tak akan dapat peringatan. Walaupun Quran turun depan mata mereka, wahyu turun kepada Muhammad dekat dengan mereka, mereka faham secara mendalam bahasa Arab lebih apa yang kita faham, tapi mereka tak akan dapat peringatan. Tuan-tuan, menyebabkan bukti bahawa hidayah itu bukan tangan seorang. Bukan pada pandai kita ceramah dia menyebabkan dia dapat hidayah. Bukan kerana pandai kita ajar dia Quran dia dapat hidayah. Hidayah di tangan Allah. Mungkin tengok bangsa Arab ni, orang yang paling faham bahasa Arab, turun Al-Quran, mereka boleh menangis, tapi mereka tak beriman pada Allah Ta'ala juga. Orang munafik, dalam surah Taubah Allah Ta'ala cerita, dia hadir, dia duduk dalam majlis Nabi, Nabi mengajar ni, dalam majlis ilmu Nabi SAW, duduk dalam majlis ilmu mengajar, Rasulullah mengajar. Tapi bila Rasulullah mengajar, turun wahyu, Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat, dia cakap bising, engkau tak payah dengar. Dia bisingkan suara supaya mengganggu sahabat-sahabat lain, tak payah nak dengar ayat Quran yang Nabi nak sampaikan, ganggu. Malah dia, apa yang dia dapat pula, dia pergi sampai pula kepada puak Yahudi. Yahudi pula komen, Muhammad ni pemberang, pembohong, itu maklumat tak betul, salah dan sebagainya. Mereka percaya pula cakap dengan orang Yahudi tadi ni. Jadi akhirnya Allah jauhkan mereka. Allah kata, wa ma kunna zalimin. Peringatan yang seumpama ini takkan dapat manfaat, takkan diambil manfaat oleh orang yang zalim. Orang yang nak aja dia akan dapat. Orang yang tak nak memang Allah tak akan bagi. Semua bermula daripada kita, tuan-tuan. Kita nak, Allah akan buka lorong dapat. Bila kita tak nak, Allah akan sekat dan Allah akan jauhkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan tiadalah syaitan-syaitan itu yang menurunkan Al-Quran. Maksudnya apa? Puak-puak penyembah-penyembah berhala ni, mereka menganggap Tuhan mereka lagi pandai. Maksud berhala tu akan turunkan wahyu, beri berita yang baik-baik semua daripada berhala dia. Allah kata syaitan tu tak boleh turunkan apa pun. Maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah tu tak boleh buat apa. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tiada patutlah bagi mereka, dan juga tiada sangguplah mereka, takkan mampu buat. Berhala tu takkan mampu buat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ni, tak. Innahum 'anis sam'i lama'zulun, sungguhnya mereka itu sememangnya terhalang daripada mendengar. Mereka memang berhala, mana ada pendengaran apa semua. Jadi semua itu adalah daripada syaitan. Mereka juga minta suatu hajat, kadang-kadang berjaya. Contohnya kan, apa ni, sami-sami Buddha dan sebagainya. Bila sakit perut, contoh dia berubat dengan baca jampi sampah dia, baik, sihat. Ataupun dia penyakit macam-macam, doktor tak boleh buat, jampi, sihat. Ya, boleh sihat. Tapi siapa yang tolong dia? Allah izinkan itu melalui syaitan yang tolong. Syaitan ni yang tolong bagi berubat, bagi baik semua. Maka dia percaya lebih kuat daripada berhalanya kepada Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala.
Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah engkau menyeru menyembah pada selain daripada Allah. Nescaya engkau akan termasuk dalam golongan orang yang akan disiksa. Peringatan daripada Allah Taala. Walaupun ayat ni macam tuju pada Muhammad, jangan kau sembah lain daripada Tuhan, lain daripada Allah, engkau akan kena azab. Adakah Nabi Muhammad ni cenderung ke arah tu? Tak, na'udzubillah. Nabi Muhammad suci daripada semuanya itu. Tapi memang budaya ataupun cara Al-Quran, Allah tegur kepada Nabi Muhammad walaupun dengan bahasa individu, engkau Muhammad, tapi bukanlah kerana Nabi Muhammad itu buat kesilapan, tapi kerana nak sampai kepada umatnya, nak sampai kepada umat Nabi Muhammad melalui teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak uslub ataupun cara-cara penyampaian Al-Quran macam tu. Sampai dalam satu ayat Allah Taala, fala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan al-ayah. Jangan engkau merasa minat kepada harta benda kekayaan orang lain wahai Muhammad. Jangan hati engkau cenderung minat kepada kekayaan yang orang tu dapat. Bila pula Nabi Muhammad minat kekayaan orang lain, minat harta orang lain? Tak ada, langsung terdetiklah hati Nabi Muhammad demikian. Tapi Allah tegur tu sebenarnya nak tegur kita umat Nabi Muhammad, tapi sampai melalui Nabi Muhammad. Kan? Nabi Muhammad ditawarkan kekayaan, Nabi tolak dan sebagainya. Macam mana Nabi Muhammad ingin pula kekayaan orang lain, tak minat langsung. Fala tad'u ma'allah, begitulah uslub ayat ini. Allah tegur Nabi Muhammad, jangan engkau sembah lain pada Allah, engkau kena azab. Bukan kerana Nabi Muhammad cenderung ke arah tu. Bukan kerana Nabi Muhammad cenderung ke arah nak menyembah lain pada Allah Ta'ala, tidak. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu wahai Muhammad yang paling hampir. Bila turun ayat ni, Rasulullah sebelum tersebar luasnya Islam, Rasulullah buat kelas pengajian ataupun usrah lah, boleh kita sebut macam-macam lah, kelas pengajian usrah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan? Pengajian khusus. Senyap-senyap di luar, Rasulullah tak dakwah, Rasulullah diamnya, tak cakap apa. Kan? Dan sahabat-sahabat Nabi pula tak berani nak tonjolkan Islam mereka di luar. Semua buat ibadah dalam rumah masing-masing. Bila turun anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi terus pergi jumpa dengan keluarga-keluarga Nabi yang terdekat. Sampai Rasulullah jumpa dengan Fatimah, cakap pada Fatimah, cakap dengan keluarga-keluarga Nabi yang lain, keturunan Abdul Muttalib, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Manaf dan sebagainya, keturunan Nabi Muhammad, adik-beradik Nabi Muhammad ni. Maka Rasulullah sampaikan dakwah. Akhirnya dikatakan ayat ni bila turunkan, Rasulullah kumpulkan adik-beradik keluarga dia semua di Bukit Safa, tempat kita sa'i tu. Dan Rasulullah naik atas Bukit Safa tersebut, maka Rasulullah sebut, Rasulullah panggil semua, wahai ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'an, saluni min mali ma syi'tum. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai bapa-bapa saudara aku, kata Rasulullah, anak Abdul Muttalib, la amliku, aku tak mampu nak menyelamat kamu daripada siksaan Allah. Dan kamu nak minta apa daripada aku, harta aku boleh bagi, tapi nak minta selamat daripada neraka, aku tak mampu. Hanya kamu kena berubah, beriman kepada aku, itu jalan selamat. Dan Rasulullah kumpul saudara dia yang lain di Bukit Safa, dan Rasulullah kata, ara'aitum law akhbartukum anna khayalan bisafahi hadzal jabal turidu an tughayyiru alaikum. Wahai kaum keluarga aku sekalian, apa pandangan kamu sekiranya aku bagi tahu kepada kamu bahawa di belakang bukit ini ada rombongan yang datang nak menyerang kamu? Adakah kamu percaya kepada aku? Semua cakap, ya kami yakin, kami percaya. Sebab waktu tu Nabi Muhammad masih dipercayai, disanjung. Tiba-tiba, fa inni nadhirukum, maka Rasulullah kata, sungguhnya aku hanya memberi amaran kepada kamu agar kamu terselamat daripada azab yang sangat dahsyat, iaitu dengan beriman kepada ajaranku. Rasul sampaikan dakwah. Terus semua orang diam, tak berani cakap, kecuali Abu Lahab lah orang pertama yang berani
Terus bangun. Dia kata tabbal laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah, bahasa maki hamun ni. Celakalah engkau wahai Muhammad, sepanjang hari ini engkau dapat kecelakaan. Kerana benda ni je engkau panggil kami berkumpul kat sini. Kerana benda ni je engkau nak sampai. Terus Allah turunkan bela Nabi Muhammad ayat surah Tabbat yada abi lahabin wa tab sampai penghujung ayat mencela Abu Lahab dengan perkataan celaka yang diungkap oleh Abu Lahab. Abu Lahab kata celaka engkau Muhammad, Allah kata celaka wahai engkau Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu kasab. Sampai penghujung surah semua lari balik. Akhirnya Rasulullah berteduh di dinding Kaabah. Rasulullah termenung kat situ. Bila termenung kat situ, datang pula isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Datang isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Memang Ummu Jamil ni panggilan lah, bukan nama sebenar. Ummu Jamil ni ibu segala orang yang cantik. Masa kita apa ni, ratu cantik lah kot kita tak. Ummu Jamil datang, dia kata mana Muhammad, mana Muhammad. Kebetulan waktu tu Rasulullah menyandar di dinding Kaabah. Sebelahnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Ummu Jamil datang, mana Muhammad, mana Muhammad. Datang terus berdepan dengan Abu Bakar tadi. Abu Bakar, mana kawan kamu Muhammad? Kebetulan Nabi Muhammad dia sebelah Abu Bakar je. Mana kawan kamu Muhammad tu? Dan Abu Bakar terkejut, diam, dia tak cakap apa. Muhammad dah sebelah, takkan dia tak nampak? Kenapa? Dia kata gamak dia menghina suami aku, bapa saudara dia sendiri. Kan? Dengan ayat tadilah tabat jala bil habib watab. Maka dia pun pergi, dia bagi amaran dia akan apa ni? Ancam Nabi Muhammad SAW. Maka pergi, Sayyidina Abu Bakar tanya Rasulullah, Rasulullah, dia tak nampak engkau tadi? Rasulullah kata dia tak nampak aku. Allah halang pandangan dia daripada melihat aku. Turun ayat Quran, wa idza quri'al Quran wa idza apa ayat tu? Allah halangkan kejahatan orang daripada orang yang baca Al-Quran. Itulah antara kandungannya, tak ingatlah ayatnya. Tapi dalam zikir apa ni, dalam zikir apa ni, Hizbun Nawawi ada ayat tersebut, dan juga Hizbul Bahri pun ada ayat yang saya maksudkan tu. Tak ingat nak sebut apa ayatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan. Maka Rasul terus kumpulkan sanak saudara dia, sampaikan peringatan tentang Islam. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bila Rasulullah beri penumpuan sepenuhnya kepada kaum keluarga dia, sampai jumpa adik-adiknya, pagi jumpa, petang jumpa, sampaikan Islam. Sehingga kan para sahabat rasa, Allah, yang jauh-jauh yang bukan adik-adik Nabi ini, dia rasa Allah, kami ni tak dapat perhatian Rasulullah dah beri perhatian pada keluarga dia saja. Kami ni dah rasa jauh dah. Mereka 1 hari 2 hari tak dengar cakap Nabi, dah rasa rindu sangat dah. Terus Allah turun pula ayat tegur pada Muhammad, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, rendahkanlah diri kamu, hendaklah kamu juga beri perhatian dengan lemah lembut kepada pengikut-pengikut engkau di kalangan orang beriman. Bukan Rasulullah nak lupakan dia orang, tapi kerana teguran ayat tadi suruh beri tumpuan kepada kaum keluarga, maka turun ayat, barulah Rasulullah beri imbangan di antara keluarga dia dan juga sahabat-sahabat di kalangan kaum orang yang beriman. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka sekiranya mereka durhaka kepadamu ya Muhammad, katakanlah sesungguhnya saya bersih, bebaskan diri daripada apa yang kamu lakukan, iaitu syirik. Kalau mereka tak nak beriman pada engkau juga Muhammad, katakan aku tak terlibat dengan penyembahan kamu, aku tak nak bertanggungjawab dengan apa yang kamu buat. Kalau kamu kena balak bencana pun, kamu selamatkan diri sendiri, aku tak boleh tolong. Wa tawakkal, jadi menunjukkan bahawa tugas Nabi Muhammad ni hanya sampaikan. Begitu juga tugas kita. Sebab umat Nabi Muhammad ni umat istimewa tuan-tuan. Dia ada satu tugas yang tak pernah diberi pada umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad ni diberi satu tugas yang tak pernah diberi pada umat dulu-dulu. Umat dulu, dia belajar daripada Nabi dan Rasul, dia beramal, cukup, selesai tanggungjawab dia. Tak dibertanggungjawabkan untuk dia menyampaikan pada orang lain pula. Dia tak sampaikan pun dia tak berdosa. Tapi kenapa tugas menyampaikan hanya tugas Rasul dan Nabi? Tetapi umat Nabi Muhammad memegang tanggungjawab ni tuan-tuan.
Tugas kita menyampaikan apa yang kita tahu. Kita ada banyak maklumat, kita sampaikan sekadar yang kita tahu. Kita tak ada mampu banyak-banyak nak ceramah panjang-panjang, kita tak pandai. Kita hanya tegur, jangan, buat, jangan, jom dan sebagainya. Memadai menyampaikan apa yang kita dapat. Orang tu terima tak terima bukan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Allah nak bagi kejayaan pada seorang bukan tengok berapa ramai dia boleh ubah. Contoh, dia jadi sebab hidayah, bagi sebab perubahan orang lain berapa ramai, bukan itu natijah keputusan Allah Taala. Allah nak bagi keputusan hanya kepada usaha dia. Dia berapa banyak usaha dia, berapa rajin dia buat kerja. Walaupun hasilnya seorang je, daripada bertahun-tahun dia dakwah, hasilnya seorang, dia tetap berjaya kalau dia usaha dia ramai banyak. Usaha dia setiap hari, setiap tahun banyak, tapi hasilnya seorang je masuk Islam, dia ni berjaya, lebih berjaya kan, daripada orang yang tak bekerja langsung. Jadi ukurannya adalah usaha kita, kerja kita untuk menyampaikan Islam. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bakinya bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana dialah yang Maha melihat ketika kamu berdiri melakukan ibadah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia juga melihat perpindahan engkau bersama para makmum yang sujud dan berdiri dan dalam solat kamu. Kamu dalam sembahyang semuanya Allah perhati. Jadi tuan-tuan, Allah perhati pada mana? Bukan pada rokok kita. Itu memang Allah ambil berat juga. Maksudnya penting, kerana itu mengesahkan sembahyang kita ataupun tidak. Tapi lebih besar, lebih penting daripada itu adalah yang dalam hati kita, tuan-tuan. Ikhlasnya, tidak ada riaknya, tidak ada ujub syirik dan sebagainya. Kita bagi ruang pada azan insya-Allah. Allah Maha mengetahui segala pergerakan kamu dalam salat. Satu ketika Rasulullah SAW bila dah berdiri sah, Rasulullah menghadap ke kiblat. Rasulullah sebut, hal tarawni qiblati, hal tarawna qiblati ha huna, tahukah kamu kiblat aku adalah ke sini? Maksud Rasulullah menghadap ke kiblat. Tidak ada yang tersembunyi pada aku kekhusyukan kamu dan juga rukuk kamu, segala pergerakan dalam salat kamu. Sungguhnya aku memang dapat mengetahui dan melihat seperti mana aku melihat di depan. Aku dapat lihat belakang macam mana aku dapat lihat di depan aku. Itu antara mukjizat kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi boleh tegur orang tu tak betul saf di belakang sedangkan Rasulullah menghadap ke depan. Dan memang selalunya Rasulullah akan beri teguran lah, betulkan saf, luruskan saf. Kalau dulu kadang-kadang Rasulullah round saf tu, tengok ada tak teropong, tengok ada yang bonjol ke depan sikit ke belakang sikit ke, Rasulullah akan betulkan depan sikit, belakang sikit dan sebagainya. Sehingga salah seorang sahabat Nabi, dia sengaja menonjolkan badan dia ke depan. Bila Rasulullah teropong safnya tu, dia sengaja ke depan sikit, bagi lebih sikit depan. Rasulullah datang, Rasulullah tegur dia je, kamu belakang sikit, belakang. Rasulullah tak jokau, tak. Rasulullah pergi dekat dia. Belakang dia buat macam tak dengar. Sehingga Rasulullah datang depan dia. Ketika Rasulullah dia tengah bersugi dengan kayu, Rasulullah tolak kayu sugi itu ke perut dia, suruh belakang gostan sikit bagi masuk langsah, bagi lurus. Jolok kayu tersebut pada perut dia. Maka dia pun gostan ke belakang. Selesai solat dalam peristiwa yang lain, maka Rasulullah tanyalah, apa permintaan kamu? Ketika kebetulan tak salah saya, dia Ukasyah tadi ni antara sahabat yang akan keluar ke Madinah, daripada Madinah nak pergi dakwah. Maka sebelum itu Rasulullah jumpa dulu, bagi taklimat dan sebagainya. Sebelum itu Rasulullah tanyalah apa permintaan kamu dan sebagainya. Maka dia bangun. Dia kata, aku ada satu permintaan wahai Rasulullah buat terakhir. Apa permintaan kamu? Aku minta nak balas balik perbuatan engkau kepada aku dulu. Buatan apa? Ingat tak dulu engkau tolak kayu kepada perut aku, tikam perut aku dengan kayu sugi engkau supaya aku betulkan saf. Maka aku nak balas balik, nak tikam balik perut engkau ya Rasulullah. Semua sahabat tak senang hati. Apa ni? Sahabat nak buat kepada Rasulullah macam ni kan? Nak balas dendam. Tapi semua tak berani nak halang dia. Rasulullah kata, silakan engkau buat balik apa yang kamu nak. Dia datang dekat, dia ambil kayu balik kan, macam nak tikamlah perut Nabi. Ketika tu Rasulullah ada selendang, tertutuplah perut Nabi sikit. Dia kata, wahai Rasulullah, masa engkau tikam perut aku dulu,
tak ada kain, terus kena kulit perut aku. Aku nak engkau buka juga, supaya aku kena terus pada kulit perut engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun sipu-sipu buka lah, bagi dia nak buat. Tiba-tiba dia tak tikam dengan kayunya, dia peluk dan cium kepada perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kenapa kau buat demikian, dia nak supaya kulit dia menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kulit ni yang dia cium tadi ni akan diselamat oleh Allah Taala daripada api neraka. Allah takkan bakar sebab pernah sentuh dengan Nabi ni. Sentuh dalam perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sentuh kerana benci, tak, sentuh kerana cinta pada Rasulullah, sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan menjadi saksi dan selamat dia daripada siksaan neraka. Dan dia kata, aku tak akan jumpa engkau lagi dah wahai Rasulullah. Engkau masuk syurga nanti, engkau sudah pasti syurga yang hebat sekali. Aku kalau tak tahulah syurga ke tidak, kalau syurga pun mungkin bawah sekali, aku tak jumpa engkau dah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama orang yang dia kasih. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang Allah kasih. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para ulama, para wali Allah, Allah hantar ke tempat kita. Bermacam-macam datang para habaib yang mereka sepenuh masa 24 jam hari mereka, demi masa mereka 24 jam hanya untuk dakwah. Sampaikan dakwah Islam, sampaikan, harta mereka dihabiskan, tenaga mereka dihabiskan. Orang macam ni lah orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Kita pula bertuah tuan-tuan, kita tak perlu nak cari dia orang, dia datang tempat kita, kita hanya bergerak sikit je, hadir dalam majlis ilmu bersama dengan mereka. Seperti mana diumum oleh ustaz kita nanti tadi, Ustaz Hakimi, esoknya Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Jufri, beliau menghabiskan, dia ni pakar, dia arkitek, macam-macam bangunan dia buat, jutawan, tapi dia habiskan hartanya tu dia buat yayasan, dan dia salurkan bantuan-bantuan, dan malah dia pergi ke seluruh dunia tengok mana umat Islam yang memerlukan bantuan, madrasah-madrasah. Sampai baru ni dia pergi, baru sekali jumpa dengan orang Sri Lanka. Kebetulan masa saya pergi haji tahun 2-3 tahun yang lalu lah, orang Sri Lanka yang pernah belajar di UM datang jumpa dia di Mekah, ziarah dia. Ceritalah, kami ada madrasah gini, madrasah Ashrafiyah nama tersebut. Maka mintalah Habib datang ziarah. Jadi adalah hajat, ada satu bangunan tak siap lagi, nak siapkan, minta bantuan dan sebagainya. Dia kata tak apa. Terus dia kata janji, aku nak pergi lepas haji, nanti aku nak pergi. Lepas haji terus dia beli tiket pergi Sri Lanka. Tengok madrasah tersebut. Maka yang tak siap berapa tingkat tu, dia calculate berapa tak cukup, semua dia bagi. Selesai masalah. Orang macam ni, orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Taala. Mereka sentiasa menghabiskan harta mereka, masa mereka, ilmu mereka, tinggal dah kerja dunia dia, hanya dia menguruskan yayasan dia sendiri dan menyalurkan dakwah-dakwah, menyalurkan dana-dana kepada pendakwah-pendakwah di seluruh dunia. Masya-Allah. Maka kita dapat bersama dengan mereka pada besoknya, lusanya, dan berbagai lagi program-program di seluruh dunia. Okey, seluruh pada ayat ni disebut bahawa innahu was-sami'ul alim, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku kabarkan kepada kamu kepada siapakah para syaitan itu selalu turun. Syaitan tu duk tolong siapa, kamu tahu dah? Allah kata tanazzalu ala kulli affakin athim, mereka selalu turun, maksudnya membantu, memberi pertolongan kepada si pembohong-pembohong dan pendosa, orang yang melakukan maksiat, dosa, penjenayah-penjenayah. Ini semua dapat bantuan daripada syaitan. Allah Ta'ala sebut inna libni adam lummatain, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sebenarnya anak Adam ni ada dua lummah. Lummah ni bisikan, dua bisikan. Satu bisikan daripada syaitan dan satu bisikan daripada malaikat. Bisikan syaitan ni sentiasa bagi idea-idea yang tak elok je. Itu semua bisik syaitan. Idea yang baik itu bisikan malaikat. Sepulang kepada kita, nak dengar nasihat daripada mana satu? Yang syaitan punya ke? Yang malaikat punya? Jadi syaitan ni sentiasa mempengaruhi kita. Oh, engkau kena buat macam ni, buat macam ni, sampai terjebak dengan perkara maksiat. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun, yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan itu, mereka kebanyakannya adalah berita yang bohong, berita yang palsu. Ini penyair. Mereka mengeluarkan perkataan seolah macam mereka tahu berita langit. Dan kadang-kadang apa yang mereka cakap tu benar-benar berlaku pula.
Betul pula, bertepatan pula. Itu Allah kata, itu adalah ilham daripada syaitan yang dah nampak berita yang akan berlakunya. Yang boleh jangka macam kita lah, kita boleh jangka dia ni tengok besok habislah. Doktor pun boleh jangka ni 2-3 hari habis umur dia. Jangka. Kadang-kadang jangkaan tu betul. Kadang-kadang jangkaan tak betul. Jangkaannya bukan dia betul-betul tahu, yakin, tidak. Kan? Kita boleh jangka, tengok esok saya nak jumpa ni kat sini. Kita jangka kita akan jumpa. Mungkin berlaku benar, betul, mungkin tak betul. Jadi kebetulan penyair-penyair tadi apa yang dia cakap akan berlaku besok jadi sungguh kebetulan. Jangkaan itu tepat. Itu adalah ilham daripada syaitan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para ahli syair, pakar sastrawan tadi ni diturutkan oleh golongan yang sesat ni. Puak-puak sesat ni lah yang mengikut kata-kata dewang ni, kata-kata yang boleh bawa kepada kesesatan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, kamu tidak lihatkah kepada mereka yang mana mereka ni merayau-rayau dengan tidak ada arah tujuan dalam dalam khayalan-khayalan kosong mereka. Kadang-kadang buat khayalan, benda-benda cerita khayalan tak betul dan diikuti pula. Jadi seolah-olah macam Allah cerca kepada para syair, penyair bangsa Arab. Ketika tu penyair bangsa Arab ni bukan semua orang, bukan Islam. Ada orang Islam. Antaranya adalah Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, dan beberapa orang sahabat Nabi ni pakar syair juga, pakar bahasa Arab. Mereka juga membuat syair, sajak-sajak bahasa Arab. Bila turun ayat ni, dia duduk seolah tuju pada dia. Semua penyair diikuti oleh sesat dan mereka ni bertanggungjawab terhadap orang yang sesat. Jadi semua mereka takut subul. Pergi mengambil kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayat ni memang tuju kepada kami." Sayyidina Hasan bin Thabit dan juga sahabat-sahabat yang lain mengatakan demikian. Maka Rasulullah kata, tiba-tiba terus Allah Ta'ala turunkan ayat, "Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun," dan penyair-penyair tadi hanya cakap apa yang mereka tak mampu buat, kecuali Allah kata. Turun ayat terakhir, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat," kecualilah penyair tu yang beriman, yang beramal soleh, yang berzikir pada Allah banyak-banyak, dan sentiasa wantasaru min ba'di ma zulimu, sentiasa membela-bela orang yang dizalimi. Ada 4 ciri ni, mereka selamat, tak termasuk dalam penyair yang diancam oleh Allah Ta'ala tadi. Barulah mereka rasa lega. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, Qasidah tu syair lah juga, cuma dialun-alun dengan bahasa, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Tidak menjadi kesalahan. Qasidah syair Arab bergantung pada isi kandungan dia. Kalau isi kandungannya isi yang bertepatan dengan syariat Islam, dibolehkan. Kalau menyalahi isi syariat Islam, maka tak dibolehkan, diharam. Satu ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada Amr bin Syarid. Dia kata, "Kamu hafal tak syair Umayyah bin Abi Salt? Kamu hafal tak syair Umayyah bin Abi Salt, pakar bahasa Arab yang dia bukan Islam. Umayyah binti Abi Salt, dia tak Islam, dia dah mati syirik." Rasulullah kata, "Kamu hafal tak dia punya syair dia?" Sahabat Nabi Amr bin Syarid tadi kata, "Ya, saya hafal." Rasulullah kata, "Baca tengok." Dia pun baca dengan lagu-lagu dan sebagainya. Maka Rasulullah kata, "Tambah lagi satu bait." Satu bait ni satu baris lagi lah. Tambah lagi satu bait, tambah lagi satu bait, tambah lagi satu bait, sampai 100 bait dibaca oleh Amr bin Syarid. Ini menunjukkan bahawa siapa buat pun, kalau ayatnya bertepatan dengan syariat Allah Ta'ala, tak ada masalah, boleh. Malah Rasulullah mengizinkan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mendeklamasikan sajak, bahasa kita lah, atau menyampaikan syair Arab dengan lagu-lagu qasidahnya dalam masjid Nabi. Maka Rasulullah buat tempat khas bagi Sayyidina Hasan bin Thabit duduk kat situ. Engkau sampaikan syair kat situ. Ketika tu, waktu tu Rasulullah cakap pada dia, Sayyidina Umar tak tahu. Satu ketika bila Hasan bin Thabit nak sampaikan, Rasulullah tak ada, maka depan Sayyidina Umar ada Abu Hurairah juga. Abu Hasan bin Thabit pun sampaikan syair dengan lagu-lagu dalam masjid Nabi. Dengan lagu-lagu lah. Yang kita bahasa kita sekarang qasidah nasyid lah. Sampai. Maka Sayyidina Umar terus bangun, "Hei, kamu ni apa ni buat bising dalam masjid? Mana boleh sampai macam ni?" Kan? Nak halang Sayyidina Hasan bin Thabit daripada menyampaikan qasidah tadi.
Maka Sayyidina Hasan bin Thabit kata, aku pernah baca di depan orang yang lebih mulia daripada engkau wahai Umar. Terus dia tunjuk pada Umar tu. Dan Umar pun duduk. Tanya Abu Rasulullah, betul ke tu? Dia kata, betul. Dia pernah baca depan Nabi, Nabi izinkan dia baca di tempat tu. Maka Sayyidina Umar pun minta maaf, Sayyidina Umar pun sedar. Bila dia dapat izin dari Rasulullah, tak ada masalah, teruskan. Sampai di zaman Sayyidina Umar buat tempat pentas khas. Pentas khas, tempat khas, macam tak tahulah kerusi ke apa ke, tempat untuk Sayyidina Hasan bin Thabit menyampaikan qasidah, menyampaikan syair bahasa Arab. Kalaulah kandungannya puji Allah, doa pada Allah, itu tidak ada halangan. Malah itu sunnah Nabi SAW. Nabi sendiri pernah bersyair. Nabi sendiri pernah berqasidah, tuan-tuan. Tak ada halangan. Nabi sendiri, bukan Nabi pernah dengar je. Nabi sendiri pernah qasidah, pernah syair. Kan? Ketika mana Rasulullah nak bina masjid Nabi, apa ayatnya saya tak ingatlah dalam bahasa Arab tu. Rasulullah puji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ada kandungan syairnya tu. Maka Nabi sendiri pernah berqasidah ketika Rasulullah sama-sama bekerja dengan sahabat-sahabat untuk bina masjid Nabi. Wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Dan ingatlah wahai orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman akan mengetahui akibatnya kelak, di tempat mana mereka akan dikembalikan nanti. Jadi kenapa Allah sebut zalim? Kerana penyair dulu banyak memuji-muji berhala-berhala dia. Dia buat syair puji berhala dia, puji penyembah berhala, sampai orang semua makin kuat dengan penyembahan berhala. Jadi Allah kata orang yang zalim tu dia akan tahu nanti tempat dia neraka kat mana, nanti dia akan nampak bila kematiannya akan dekat nanti. Allah alam. Sehingga Rasulullah sebut kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, bila Sayyidina Hasan bin Thabit ni suka menyampaikan qasidah-qasidah dalam masjid, Rasul kata, wahai Hasan bin Thabit, seranglah mereka. Bukan serang dengan pedang, serang dengan syair qasidah tadi, lawan balik, counter balik qasidah mereka suruh sembah berhala, kamu qasidah balik, lawan balik dengan bahasa puji Allah Taala, puji Nabi Muhammad SAW, Islam dan sebagainya. Serang balik mereka, demi Allah di belakang kamu ni akan dibantu oleh Ruhul Qudus. Kamu akan dibantu oleh Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Iaitu Jibril alaihissalam. Tengok tuan-tuan, buat apa kita nak lawan orang-orang yang berqasidah? Ini bid'ah lah bid'ah, na'udzubillah min zalik. Orang yang kata demikian, dia sendiri menafikan apa yang Nabi buat. Nabi sendiri berqasidah dalam masjid. Nabi sendiri memuji orang yang berqasidah dalam masjid. Nabi sendiri orang yang menyampaikan yang menyanjung orang yang menyampaikan qasidah. Nabi kata, wahai Hasan bin Thabit, kamu akan ditolong, dibantu, dikuatkan oleh Ruhul Qudus, iaitu Jibril alaihissalam. Dalam hadis ni juga antaranya Sayyidina Ka'ab bin Malik, ahli syair juga. Sayyidina Abdullah bin Rawahah, syahid di perang Mu'tah, juga ahli syair. Ketika nak perang mereka sentiasa buat perkataan-perkataan, ungkapan syair-syair dan sebagainya. Sehingga tadi saya sebut tadi nama apa? Syair Umayyah bin Abi Salt yang Rasulullah suruh Amru baca. Umayyah bin Abi Salt, dia tak Islam, tapi bahasa dia ni bahasa nasihat-nasihat untuk masyarakat berbaik, hubung silaturahim dan sebagainya. Maka Rasulullah suruh sahabat baca, dan Rasulullah kata hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt, pencipta syair ini, hampir-hampir dia masuk Islam. Tapi dia tak masuk Islam lah. Rasulullah kata hampir dia masuk Islam. Pasal apa? Bahasa dia tu ajak pada orang kebaikan. Dia tak Islam, tapi Rasulullah kata hampir dia kepada Islam, menunjukkan bahawa benda ni amalan yang sangat baik, yang terpuji. Juga adalah uslub dakwah, cara penyampaian dakwah. Begitulah dijadikan dalil bahawa orang ahli lagu-lagu ni kan, dia boleh cipta nasyid-nasyid, lagu-lagu yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada agama kita, mendekatkan diri pada Allah Taala. Tak ada masalah, walaupun disampaikan dengan bentuk lagu, tak menjadi halangan. Cuma kan yang penting kandungan tu. Kalau kandungan tak betul, tak dibolehkan. Kandungan elok, dibolehkan. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada surah Asy-Syu'ara. Kita selesai surah Asy-Syu'ara dan kita akan datang dalam surah An-Namli, surah semut. Surah An-Namli, surah semut. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al shafi'an lana yawm al-qiyamah, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim.